عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فأما بعد. Yang saya muliakan ayahanda Tuan Imam, yang dikasihi Tuan-Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Pajak Song, Al-Jalal wal Kamal, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita hadir ke masjid, dengan sebab kita menunaikan solat di masjid, dan kita mendirikan solat-solat sunat yang mampu membawa kebaikan kepada kita insya-Allah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung daripada Tuhan, daripada hasutan-hasutan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan aku berlindung daripada Tuhan, yakni Allah, daripada syaitan yang menghampiriku. Ayat 97 surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ni tuan-tuan adalah doa supaya kita minta lindung daripada Allah, daripada hasutan, gangguan iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ni makhluk yang sama je. Syaitan ni tuan-tuan di kalangan jin juga, jin yang jahat. Iblis pun sama juga, suku sakat dia juga. Ada ulama kata manusia pun boleh jadi syaitan apabila perangai dia macam syaitan. Bukan manusia tu syaitan, tapi perangai dia berlebih-lebihan, lakukan apa yang Allah Ta'ala larang, melampau, maka dia boleh jadi syaitan ketika itu di sudut perangai dia. Iblis dan syaitan ni tuan-tuan makhluk yang sama. Kerjaya dia iaitu mengajak manusia buat kejahatan, melakukan kebohongan supaya manusia ni buat bohong, melakukan tipu daya. Sebab apa? Sebab iblis dan syaitan ni adalah Allah bagi kelebihan kepada dia, panjang umur sampai hari kiamat. Kita kena ingat tuan-tuan, iblis ni dia makhluk Allah yang umur dia panjang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 14, ketika mana Allah usir, halau siapa dia? Iblis ni lah, daripada syurga. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Bila mana iblis Allah suruh keluar daripada syurga sebab dia minas saghirin, golongan yang hina. Dia action, dia tak mau sujud kepada Nabi Adam, tanda penghormatan tu. Lalu kata iblis bila Allah halau daripada syurga ni, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunggulah sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan nanti. Dia minta, dia request, minta ke Allah supaya panjang umur dia ni, golongan iblis ni, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Rupanya permintaan iblis ni Allah terima. Allah bagi can, bahasa kita Pajak Song, Allah bagi kelebihan kepada iblis ni, panjang umur dia sampai hari kiamat. Allah balas, Allah bagi tahu kepada iblis dalam ayat tu pula, qala innaka minal munzarin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kamu ni, iblis lah, bagi tahu kepada iblis ni, minal munzarin, ditangguhkan umur dan kematian iblis ni sampai hari kiamat. Barulah iblis dan geng-geng suku sakat dia mati. Dan mati bukan takat mati, masuk api neraka lah. Dan selesai kerja iblis ni, ganggu gugat anak cucu Nabi Adam ni, kita ni lah kerja iblis ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu ulama dia pesan kepada kita, hati-hati dengan 5 usaha iblis. 5 usaha iblis untuk memperdayakan manusia ni. Dia ada 5 ni. Kalau tak dapat yang pertama, dia akan pergi yang kedua.
Tapi tak boleh yang kedua, dia pergi yang ketiga. Tak boleh yang ketiga, dia pergi yang keempat. Tak boleh pergi yang keempat, yang kelima. Kalau iblis berjaya salah satu pun dikira berjaya dia. Kira hebatlah iblis. Bagi dia, siapa yang dihantar suruh buat kerja buat yang 5 salah satu ni berjaya hasut kita ni, maka dikira berjaya geng iblis tadi ni. Yang pertama iblis kerja dia, yang pertama ranking top 5. Yang paling pertama, yang paling utama, dia memperdaya manusia supaya syirik, kufur kepada Allah. Sebab tak ada dosa yang lebih besar melainkan kufur, syirik kepada Allah. Dia hasut kita supaya ragu-ragu dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita buat khurafat, kita buat syirik kepada Allah. Kita percaya ada makhluk lain, ada kuasa lain yang boleh lagi menandingi kuasa Allah. Walaupun kadang-kadang kita tak sedar kita buat benda tu, hakikatnya kita melakukan syirik pada Allah dah. Tu kerja iblis tu. Yang pertama, dia suruh kita jadi syirik, buat kerja khurafat yang ke arah syirik tu. Tu ranking mula pertama sekali iblis akan hasut kita. Sebab itu muncul ajaran-ajaran sesat, macam Tuhan, mengaku Tuhan di kalangan manusia, mengaku Tuhan. Kemudian ada ayah pin hari tu di Terengganu tu tuan-tuan. Macam tu ajaran sesat yang kita tengok dia pun kita manusia biasa tengok, ai sungguhkah dia ni kerajaan langit tapi ada orang ikut. Kerja iblis hasut tuan-tuan. Yang mengaku Tuhan di mana negeri mana, Tuhan Harun tu apa. Rupanya tuan-tuan ada di kalangan yang pengikutnya ustaz pun ada. Bila ditangkap, bila dia ni ustaz pun ada. Ustaz ni tuan-tuan mengaji agama lah baru dapat title ustaz tu. Kebiasaan macam tu lah. Daripada kecil dah, kalau biasa orang jadi ustaz ni daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah pergi mengaji ma'had mana ke, pergi mengaji SMKA mana, sekolah agama ke, aliran agama, dia nak jadi ustaz ni. Ataupun dia tanpa sedar tiba-tiba jadi ustaz sebab ikut aliran tu. Sebab dia pengajian dia secara formal dia ni mengaji agama lah. Tapi di hujung hayat dia boleh jadi macam tu, pengikut ajaran sesat, na'udzubillah. Mudah-mudahan dah kembali ke pangkal jalan. Ada bila ditangkap tu title tu ustaz, orang kenal ya. Yang pertama tipu daya iblis ni, pertama dia hasut kita. Dia sedaya upaya memperdayakan manusia ni supaya buat kufur, syirik kepada Allah. Allah ampun segala dosa melainkan dosa syirik. Kalau mati tak dan taubat habis, khalidina fiha abada, masuk neraka selama-lamanya, na'udzubillah. Yang kedua, kerja iblis nak perdaya kita melalui apa? Dihasut kita buat dosa-dosa besar. Buat dosa-dosa besar ni supaya dosa-dosa besar ni bersarang dalam hati kita. Kerja iblis tu tuan-tuan. Dan yang ketiga, kalau tak mampu yang kedua, ni pilihan pertama tadi tak boleh, syirik tak ada lah, kita tak buat, kita tak ikut ajaran sesat, kita tak menurun di pokok besar-besar manakah, cari nombor ekor di manakah, syirik semua tu kan kita tak buat dah. Yang pertama kita tak buat, dia pergi kedua, iaitulah tuan-tuan perdaya manusia, makhluk Allah ni, mana manusia ni supaya buat dosa-dosa besar. Ajak manusia supaya berzina, mencuri, merompak, minum arak, bunuh orang. Itu semua dosa-dosa besar. Ada orang kita tuan-tuan terlibat dengan benda-benda yang kita sebutkan tadi. Orang Islam kita pun terpedaya. Mana dia? Yang kedua punya iblis punya tipu daya ni berjaya lah iblis. Kalau kita tengok ada orang terpedaya macam tu, orang kita minum umpama dia, minum arak, ada orang berzina, ada orang mencuri, merompak, meragut, ada orang berjudi umpama dia. Iblis berdaya melalui langkah yang kedua. Tak berjaya, katalah yang kedua tak berjaya, kita jaga diri kita daripada buat dosa-dosa besar. Iblis akan pi pula yang ketiga makcik. Yang ketiga apa dia ustaz? Tadi dosa-dosa besar, yang kedua kita tak buat. Dia hasut kita supaya buat dosa-dosa kecil banyak. Memperbanyakkan dosa, buat hasut supaya kita buat banyak dosa-dosa kecil. Memanglah kita ni tuan-tuan tak dapat lari daripada dosa kecil ni.
Tapi bila banyak sangat dosa kecil ni, dia akan jadi bersarang dalam hati kita. Dia akan teringin pula nak buat dosa-dosa besar. Oh, macam tu Ustaz. Ya, bila kita dah banyak dosa-dosa kecil ni, banyak sangat. Dosa kecil macam-macam. Dosa mata, dosa merapu, kita ni kan. Dosa yang ni, dosa yang tu, dosa hak kecil-kecil tadi lah. Bila kita banyak kita timbun bagaikan pasiak tanah merah tu, dia duduk dalam hati kita banyak, dia jadi titik hitam dalam hati kita. Nuktah sauda dia panggil, titik hitam. Bila titik hitam menyeliputi hati kita ni, dia dah tutup dah hati kita nak tengok kebenaran, nak tak nampak dah. Orang habaq benar betul itu pun tak dengar dah. Maka dia teringin pula dosa-dosa besar. Macam tu kan? Iblis kata tak apa, hang tak mau buat dosa besar, ni aku hasut hang banyak buat dosa-dosa kecil. Hagi hasut. Tiba-tiba orang pajak song tak buat dosa kecil banyak, ada sikit-sikit istighfar, sikit-sikit kita istighfar, kita langkah kaki mai ke masjid, habis Allah ampun dosa tu. Iblis kecewa, yang ketiga tak boleh, dia kata. Hebat orang pajak song, orang kampung paya, orang Taman Sri Serdang, Matang Sirih, hebat. Orang matang bertap ni. Lalu Iblis kata, main yang keempat pula. Yang keempat pula, tengok hebat tak sangat, tara mana sangat. Dia akan perdayakan kita supaya berkelahi pula. Dia cucuk kita. Gitu, tipu helah Iblis ni, supaya kita menimbulkan perkelahian antara suami isteri, ataupun di antara sahabat-sahabat, jiran, tetangga. Boleh jadi berkelahi. Tu kerja Iblis kan? Bila berkelahi berjaya bagi berkelahi dua orang yang bersaudara ni, akhirnya Iblis kata kami berjaya yang keempat. Jaya kita yang keempat, kata Iblis. Yang keempat supaya berkelahi sama suami isteri. Balik lambat kita daripada masjid dengan kuliah. Lepas habis kuliah, kita bukan buat benda tak elok. Habis kuliah, tu imam kata mai kita baca surah Al-Mulk pula. Kita balik rumah paksa tak kerja. Tak kepala di sofa tu kan hanyut terus. Mai kita baca surah Al-Mulk, kata tu imam. Jom. Habis surah Al-Mulk pula, ada sahabat tarik pula, jom kita kena TO depan ni. Jadi dah lajak pukul 10. Balik bini sikit pinggang depan pintu lah. Siap. Pergi mana? Kuliah maghrib lah. Kuliah maghrib apa? PKP, orang kata sampai isyak je. Kita kata tadi ada surah Al-Mulk, pula dia tarik pergi minum TO. Macam di rumah tak ada. Tu iblis dia cucuk dah. Iblis dia cucuk pelan-pelan. Macam di rumah tak ada, siap Lipton, Bob semua ada. Dah depa hajat pula. Hajat apa? Iblis cucuk ni. Lagi. Habis lama-lama berkelahi semua. Kawan pun tak tahan, dia tarik ke piah, lempar, dia pula Pumpang 40 tahun dah nikah, berkelahi saja. Kerja siapa? Iblis. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ngaji munakahat dak nikah kahwin, kenapa kuasa talak itu diberikan kepada orang lelaki, tidak diberikan kepada orang perempuan? Talak cerai itu sebab sabab tu ada orang lelaki pada orang lelaki. Minta maaf makcik, dalam kitab kata sabab tu ada pada orang lelaki. Gitu. Kalau lah kuasa talak tu ada pada orang perempuan, hari-hari dia cerai lelaki dah. Na'udzubillah, tuan-tuan tak? Sebab kuasa talak tu ada pada orang lelaki. Kena beletiak, sengap, tak kata apa. Sengap dah. Yang pertama sebab apa? Pertama sebab memang dia salah sungguh. Yang kedua, memang dia tak mahu berkelahi dah. Dia nak tepih tipu daya iblis yang dia mengaji malam ini. Sengap dah. Sebab itu Allah campakkan satu sifat sabar. Allah bagilah sifat sabar tu pada orang lelaki, dan kuasa talak tu ada pada orang lelaki. Dia tahan semua tu lah. Telinga dia bagaikan telinga gajah digerik. Gajah digerik tu. Bagaikan telinga gajah di perjalanan nak ke Kelantan. Jumpa gajah tengok telinga besar. Macam itulah telinga kita. Kalau telinga kita rendam dengan minyak gas, kembang semua tu. Tapi dia sabar gitu. Tu hikmah dia. Sekian dimaklumkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
Yang kelima, tipu daya iblis yang kelima. Yang ni banyak. Berkelahi tak mampu juga. Mereka ni sabar sungguh. Dengan laki bini tak berkelahi. Dengan jiran pun bagus. Dengan kawan-kawan sekali ngaji di Pajak Song, kuliah duha, main kuliah subuh ada. Saya kuliah subuh Ustaz Zaidi ada, kuliah duha Ustaz Rosyam pun ada. Gitu. Saya kuliah maghrib Ustaz semua dah. Tak berkelahi. Iblis tetap jaya kita ni. Yang kelima, last, iblis ni yang usaha ni, dia akan bagi ada sifat mazmumah dalam hati kita. Dengki ke orang, sombong, belagak, action, iri hati. Ni, buruk sangka ke orang, dia ada dalam hati kita. Iblis bersarang. Dia hasut kita supaya ada sifat mazmumah. Mazmumah ni apa? Sifat yang tercela. Supaya ada juga dalam hati kita. Ni hati ni. Rupanya hati ni lah tentang raja segala-galanya. Di sini iblis dia bersarang. Ni hati. Dia panggil hati qalbun. Apa maksud qalbun? Yang berbolak-balik. Qaf lamba. Tentang ngaji bahasa Arab dengan Ustaz Syukri Yamin kan, dia sebut qaf lamba hati. Qalbun yang berbolak-balik. Kadang-kadang lagu ni, kadang-kadang lagu ni, kadang-kadang lagu ni kita. Tu hati. Kadang-kadang tawak hati, kadang-kadang hati tenang, kadang-kadang hati gelisah. Tu hati berbolak-balik hati kita ni. Qalbun dia panggil. Gitu. Kadang-kadang kita tengok dia jenis nampak macam pongeh pada. Kadang-kadang bagus tak bagus semua. Gitu. Tu antara dia sebab hati kita ni kadang-kadang. Dia mood elok macam tu. Kalau mood tak elok jangan teguk. Nanti sat dulu. Bagi dia reda sat. Hati iblis kadang-kadang dia bersarang ni. Tapi kalau kita tengok hari ni pakai jubah, esok pakai selok jin, lusa tuan-tuan nak pakai kain plekat, baju perak saja. Hai itu wire short nama dia. Muslimat yang dia orang nanti ada tak kena tang mana itu tu. Tu bukan dia dah. 5 ni kalau berjaya dikira berjayalah iblis tu. Kalau kita buat dikira berjayalah tipu daya syaitan yang kita nak cerita malam ni. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Iblis sentiasa ada. Iblis syaitan ni sentiasa ada bagi kita. Sebab itu ada orang kena ni, ada orang kena lagu ni dengan gangguan iblis. Dan bab iblis ni tuan-tuan ada orang tanya, Ustaz, saya ni Ustaz kadang-kadang tidur malam tak tenang, gelisah, kelipok mata tak lena. Lalu saya pergi tanya orang, dia tanya orang ni cerita betul ni. Orang kata lagu mana nak buat ni? Hang kena pagar rumah hang. Ni orang yang ditanya pula tak mengaji, dia hentam jawab dah. Sebab itu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kata Allah. Tanya orang yang ahli, orang yang pandai dalam bab-bab ini, kita tanyalah. Ni kita tanya di kedai kopi, bukan salahkan orang di kedai kopi dah. Salah kan kita tanya orang yang tak ada ilmu. Akhirnya tuan-tuan nak jawab. Lalu kawan tadi tanyalah, dia kata macam mana saya ni tidur malam tak berapa nak ni lah. Tak jerak lah apa lagu mana ke? Tak tenang. Dia kata rumah hang tu kena pagar. Pagar lagu mana? Hang telefon ustaz ni. Ustaz ke tok lebay ke? Dia telefon. Ada di belah Perampelan Selatan tu. Tak tahu lah ustaz ke dah. Lalu dia bagi tahu. Saya telefon satu ustaz ni, dia kata. Telefon. Lalu ustaz ni kata, boleh saya pagar rumah tuan. Tapi sebelum saya pi, tuan bank in dulu duit kat saya sebagai dia punya down payment muqaddimah dia. Apa? Muqaddam dia. Berapa ustaz? 2,000. Lalu sebelum dia bayar tu dia tanya kat ustaz. Ustaz lain pula yang kena dia tanya soalan tu kat ustaz tu. Ustaz, sungguhkah kalau saya nak panggak rumah saya memang bayaran dia tinggi? Siapa nak pagar tu? Saya pun tak kenal, orang bagi nombor telefon, saya telefon. Dia kata kena bayar 2,000 ustaz. Saya kata, kawan tu pula tanya saya kata baik dia penaik bata buat pagar betul punya sudah. Bata merah pun tak sampai 2,000. Ada kalau lagu tu tuan-tuan, akhir zaman tu Nabi kata orang menggunakan agama untuk habuan dunia apa ada. 2,000 pergi pagar rumah tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan ingatkan kita. Ni ingatkan kita dalam bab pagar memagak ni. Dr. Harundin pun dah sebut, Allah yarham. Dalam kitab dia tuan-tuan. Buku dia
Gitu. Merawat saka. Ada satu buku dia. Mungkin ada jual di kedai buku agama tu. Dalam Qasas 48 dia pun ada sebut. Hari saya sebut. Dalam bab pagar rumah ni tuan-tuan, Nabi SAW pernah bagi tahu, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu kubur. Nabi kata. Hadis sahih daripada Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi taqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kamu kubur, kata Nabi. Sesungguhnya syaitan akan lari, tak boleh duduk pada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dalam dia. Itu kita tuan-tuan jangan tak pernah tak baca surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Iblis tak boleh duduk. Nabi sebut dalam hadis ni. Dalam riwayat Muslim Nabi sebut, inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah taqra'u fil baiti, bila dibaca surah Al-Baqarah tu, kharaja minhu. Iblis ni, apabila syaitan ni, apabila dengar surah Al-Baqarah dibaca dalam rumah tu, lari bertempiaran, lari tak boleh duduk. Itu cara pagar rumah yang pertama. Tak payah kita pergi cari siapa tak tahu, tuan-tuan nak tiba-tiba minta sampai 2,000 beli bata di kedai hardware depan Badawi, upah siapa ke, orang mana ke, Bantang Siri ke, Kampung Paya ke, Bantang Bertam ke, hang penaik sat barang aku beli tak sampai 2,000. Rumah kecil ada, rumah tuan-tuan sak lebih lah 2,000. Ni ada orang terpedaya tuan-tuan nak. Hari tu ada orang belah Tuan Tawak pun tanya saya tak reti nak berubat, saya tahu. Cuma cadang-cadangkan. Tapi setelah mana habis duit 1,000 dah, ribu dah. Gitu. Dan tak apa masalah. Jadi ustaz tu pun, ustaz ke Tuan Haji ke, siapa ke, hantar sasadah ni, saya sekian ni. Okey, saya akan bagi amalan ni, beramal dengan amalan tu. Tapi sebelum saya send, bank in RM60 dulu. Doa tu. Masya Allah, ada macam tu. Dia tanya saya kata, saya pun boleh. Saya cari dalam buku mana, saya tulis data saya pun tak habis. Bank in saya 40 sudah. Ustaz jangan melawak tu, ustaz tak kenal kat ustaz, tak apalah, dia marah balik saya. Kita kata dah, macam tu punya keadaan, bukan dia lagi teruk dah. Akhirnya tuan-tuan tak ada apa pun. Gitu. Walaupun dibaca surah-surah pilihan tadi, tu atas diri kita dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Dalam satu riwayat hadis ni, dalam bab iblis syaitan ni, satu ketika Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi, dia ada tempat pengeringan kurma, tempat jemuk kurma lah, kita Jawa jemuk ikan masin tu. Dia kerja dia ambil kurma di kebun, jemuk. Nanti bila kering timbang jual. Ubay bin Ka'ab nama dia. Dia jemuk kurma ni, tiba-tiba dia dapati satu hari tu kurma dia berkurangan, kurang. Dia kata, siapa pergi ambil ni kurma aku ni? Dia kata, macam kita lah, kita tahu macam orang jenis toreh getah, tahu toreh getah, dia jemuk getah sekerap, dia jemuk 2 guni. Kalau dia ambil tak sampai 2 guni, dia tahu mesti ada geng daun ketum menambil ni mesti ada geng ayam ketum mana ambil, ataupun geng ganja mana ke, umpama lah. Dia mesti tahu ni. Kita tuan-tuan nak kira lah. Ubay bin Ka'ab dia tengok kurma dia berkurangan, tak macam dia jemuk tu. Dia cari mata dia, mana pi kurma kok jatuh. Tengah-tengah cari, tengok ada satu makhluk ni, nak kata orang tak orang, binatang tak binatang, menyerupai manusia tapi tak macam manusia. Kata Ubay bin Ka'ab, sebesar budak yang baru baliak. Baru baliak darjah 6 sekolah pada batas. Saat tu lah budak. Ubay bin Ka'ab ni tanya, kamu ni manusia ke jin? Kata Ubay bin Ka'ab. Ni hadis sahih. Lalu kata Ubay, kata yang ditanya tadi, akulah jin. Telah sampai kepada kami pengkhabaran, berita, yang mana kamu wahai Ubay, orang yang kuat bersedekah,
kami nak halang daripada hang bersedekah ni. Kami nak ambil bahagian sedekah tu. Dia ingat Ubay bin Ka'ab tengok kurma dia kurang, tuan-tuan, dia akan tak ini bersedekah. Tak. Orang sahabat Nabi ni dia bukan kira yang tu. Jin ingat berlaku tu lah, iblis ni. Wahai Ubay, kami tahu hang kuat bersedekah. Kami nak halang, kami bagi korang kurma yang kering ni supaya hang tak boleh bersedekah. Tak. Tu kita, tuan-tuan pi Maybank, Pala Batah, nak cucuk duit basah ke berim tu. Pi depa kata masuk dah. Pi cucuk tak masuk lagi, punya bebai lah. Kat bank nak kepak, tapi tak kepak lah. Aku tu keluar bank tu tiba-tiba, Assalamualaikum, kami ni nak buat wakaf, ada ke di bank tu? Aku pun tak masuk duit ke wakaf apa? Jakah pula. Gitu. Tapi betul kita, tapi ni Ubay bin Ka'ab kata dah. Dia bukan nak korang ke kurma dia, tetap dia bersedekah. Sebab itu amalan sahabat. Lalu Ubay bin Ka'ab tanya, hang ni manusia ke jin? Nampak pelik. Dia kata jin. Lalu Ubay bin Ka'ab tak tunggu lama. Dia kata, apa amalan yang kami boleh hindarkan diri kami daripada gangguan jin? Kata jin yang bagi tahu kepada Ubay ni, ayat kursi. Ayat kursi mampu menghindarkan. Lari iblis ni. Syaitan ni tak boleh pi, tak boleh lah, tak ada orang kata tak ada daya untuk lawan dengan ayat kursi ni. Esok Ubay bin Ka'ab dia tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tanya, ya Rasulullah, semalam aku jemuk kurma tapi tiba berkurangan dan aku dapati ada orang ambil kurma ni. Lalu aku jumpa satu makhluk, dia kata dia jin. Aku tanya, apa amalan yang mengelakkan daripada gangguan jin? Dia bagi tahu ayat kursi. Kata Nabi, apa yang diberitahu oleh jin tu betul. Tapi iblis, syaitan ni memang menipu. Tapi hari tu dia cakap betul. Tu dia hebat, tuan-tuan anak. Ubay bin Ka'ab bagi tahu Nabi, Nabi kata ayat kursi memang mampu menghindarkan daripada gangguan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada tu Nabi mengajar kita membaca doa ketika kita masuk ke dalam rumah. Dalam sebuah hadis, idza dakhala rajul baitihi fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabitu lakum wala asya. Kata Nabi, siapa yang masuk rumah dia berzikir dengan menyebut nama Allah masuk. Terpulanglah kita nak sebut. Ada orang masuk rumah, bismillahi Allahu akbar. Ada orang masuk rumah tak ada siapa, assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Terpulang pada kita. Tapi Nabi sebut dalam hadis, sebut nama Allah masuk. Bismillahi Allahu akbar umpama dia. Bismillahirrahmanirrahim pun memadai. Dengan menyebut nama Allah. Maksud dari situ hadis ni umum. Kita nak sebut zikir apa pun masuk rumah, silakan. Apa kata iblis bila dengar kita sebut nama tu? Kata dia tidak ada tempat untuk kita bermalam hari ni dan tidak ada makanan untuk kita tumpang mereka pada malam ni. Tu iblis kata lagu tu, tuan-tuan nak. Wa idza dakhala falam yudhkarillah inda dukhulihi qala syaitan al-mabid adaraktub. Kalau dia masuk rumah tak sebut nama Allah, apatah lagi rumah tu tak ada siapa. Kita tinggal main masjid ke, pergi rumah anak dia al-ustaz, al-ustaz tak lepi. Gitulah tak, kita contoh lain. Pergi rumah anak belah Taiping zon hijau. Gitu. Pergi rumah anak dia tinggal 3 hari. Rindu cucu, depa tak boleh balik. Hari Sabtu depa kerja juga. Kita lah pi gagah pi. Jadi balik tinggal 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad malam balik. Anak tadi pun hantar siang sampai malam. Sampai-sampai kita tak ada siapa masuk dengan menyebut nama Allah. Maka iblis yang ada dalam tu kata apa? Iblis di mana-mana, ibu-ibu, ayah-ayah. Tak ada tempat dah kita bermalam. Kalau mereka makan disebut nama Allah lagi, maka kita tak ada tempat juga nak tumpang makan sekali kan mereka. Rupanya tuan-tuan, doa makan yang kita baca Allahumma barik lana ni ulama letakkan satu panduan untuk kita makan.
berdoa dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Adalah pandangan-pandangan kata yang tu ada pandangan riwayat kata, tapi taklah kuat. Tapi tuan-tuan nak, sekadar setakat yang saya jumpa, doa makan ni ulama yang letak Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Di hakikatnya tuan-tuan nak, kita dengar orang lain baca bismillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim pun memadai dah. Tapi kita ni tak nak satu panduan. Maka ulama kata baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita pun baca. Persoalan dia, ustaz, boleh tak kita baca doa makan tu lepas semayang? Boleh. Sebab tak, doa makan tu maksudnya menyeluruh rezeki ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah yang rezeki yang telah kau kurniakan kepada kami, dan jauhilah kami dari azab api neraka. Tengok, kan sepanjang kepanjang siang tadi kita cari rezeki kan. Rezeki kita dapat kerja sendiri, ya Allah berkatilah rezeki itu. Itu maksud dia. Umumlah, bukan masa nak makan saja boleh kita baca doa tu. Tiba-tiba tu imam kita baca doa tu lepas semayang. Tuan-tuan jangan kata apa, boleh baca doa tu. Tapi sepanjang saya jadi imam di mana-mana, tak pernah lagi saya baca doa tu. Kenapa? Saya bimbang bila saya baca doa tu. Untuk pamannya lepas isyak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak apa lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masa semayang, apa makmum kata? Ustaz ni lapar kok no. Doa makan dalam semayang dia baca. Sian tadi masa sebelum pergi kuliah dia tak makan kok. Gitu. Tak makan apa, makanlah juga, bukanlah lapar mana, tapi boleh baca. Tapi makmum tak faham. Tu sepanjang saya jadi imam di mana-mana, tak pernah lagi saya baca doa makan tu ketika mana mengimamkan semayang. Apatah lagi mikrofon ada di sini, dengar tuan-tuan sampai sana balai raya, sampai tempat orang main badminton, balai tu lah, dewan pun dengar. Orang nak ikat tali kasut tu, siapa baca doa makan di masjid? Oh, dia pakai nuri kot. Tak apalah, tuan-tuan hak belakang saya lapak sungguh ustaz ni. Gitu. Dah lah tahu lapak, dah lapak, berhenti lambat pula kuliah. Tak berhenti lambat hari ni. Tak ada lapak pun. Menghakikat macam itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebut nama Allah apabila kita masuk ke dalam rumah, tuan-tuan. Jangan jadikan Nabi kata rumah kamu tu kubur apabila kamu tak baca langsung ayat-ayat Al-Quran. Bila mana tuan-tuan dalam buku yang ditulis oleh Dr. Allahyarham Dr. Harudin, kaedah merawat susuk. Itu. Dalam tu dia cerita juga santau kot cerita. Ada satu buku, dalam buku dalam bahasa Melayu. Dalam muka surat 48 tu dia cerita macam mana kita nak pagar rumah kita. Pagarlah rumah kita, kata Dr. Harudin, tuan-tuan, kita sebaik-baik cara untuk memagar rumah adalah dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran dalam rumah tu. Mudah je. Tak bayar 2,000 tak ada. Banyakkan baca Quran dalam rumah tu. Iblis tak boleh duduk malam. Iblis, syaitan memang tak boleh duduk lah di rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kalau jenis filem banyak daripada baca Quran, drama 7 hari mencintaimu tak pernah tinggal, pukul 7 sampai pukul 8 tengah depan tu, maka iblis kata mai aku nak tumpang sekali tengok. Iblis pun tengok, mak mentua ada cengeng no 7 hari mencintai ni. Ustaz mana tahu, relin tengok jugalah sikit. Habuan model kuliah habis dah cerita tu pun, saja nak test tuan-tuan. Gitu. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka dalam bab gangguan iblis ni macam-macam cara. Bahkan Nabi SAW pun pernah disihir. Angkara iblis lah, bantuan iblis lah. Siapa dia sihir Nabi? Tuan-tuan pernah dengar cerita ni, saja kita ulang. Kisah Nabi disihir oleh seorang lelaki Yahudi daripada Bani Zuraiq. Nama apa ustaz? Nama Lubaid bin Aqsam. Ada kata Labid, Lubaid bin Aqsam, pemuda Yahudi. Lepas balik satu peperangan, tuan-tuan, maka puak-puak Yahudi ni, pendeta-pendeta geng-geng yang kepala-kepala besar ni lah, abang long, abang lah, kawasan apa semua ni,
bincang macam mana kita nak perdaya Muhammad ni. Mai kita cari tukang sihir yang hebat. Siapa? Lubaid bin Aqsam. Nama pemuda Yahudi, Lubaid bin Aqsam. Ada kata Labid, Lubaid bin Aqsam ni, dia ni tuan-tuan, dia buat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa curi sikat Nabi, yang rambut Nabi ada kat sikat tu. Tu hati-hati tuan-tuan, rambut ke, kuku ke, hati-hati kan. Depa ambil sikat Nabi, curi, dan ada rambut Nabi dekat sikat tu. Rambut Nabi panjang, agak panjang. Bila sikat tu ada melekat rambut, ambil rambut tadi ni, sikat beserta dengan yang ada pada sikat tu rambut dah. Depa buat patung berupa Nabi SAW guna lilin. Depa ukir guna lilin tu. Guna lilin berupa wajah Muhammad macam mana wallahu alam. Dan tuan-tuan nak disebut ditikam dengan 11 bilah jarum dekat lilin tadi, dekat lilin yang diukir dengan Nabi Muhammad tadi. Ditikam 11 jarum, disimpul pula dengan 11 ikatan, sebelah. Kisah ni ada disebutkan dalam hadis, antaranya riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Majah, Imam Muslim dan lain-lain lagi. Kisah ni ada dalam hadis tu. Sayyidatina Aisyah cerita, apabila Nabi disihir tu, Nabi kena sihir sampai Nabi jadi tak keruan, mengigau, Nabi jadi ragu-ragu lah. Benda yang Nabi buat dah, Nabi kata tak buat lagi. Nabi buat dah ni, Nabi buat lagi, kata Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Ada satu malam tu, kata Aisyah, Nabi berdoa dan berdoa lagi, Nabi berdoa lagi, padahal Nabi berdoa benda yang sama. Gitu. Nabi disihir, badan Nabi jadi sakit. Nabi kena sihir, tuan-tuan nak teruk, tapi Allah pelihara. Allah ismatul rasul, dia panggil pemeliharaan Allah kepada Nabi, kepada rasul-rasul utusan Allah. Takat tu je. Kalau manusia, kalau kita ni umat Nabi Muhammad, orang biasa ni lah, kalau kena sihir, kena gangguan, teruk tuan-tuan, meracau, lari tuan-tuan nak, tak pakai baju dan sebagai kain pun tak tahu tak mana kita, dengan menjerit sesuka hati. Allahu Akbar kita ni. Kalau macam tu punya kadang kena cari orang yang pandai-pandai. Tuan-tuan bawa pergi hospital, memang dia bagi ubat penenang lah. Yang cerita kat saya orang kerja hospital tu sendiri. Orang yang kerja hospital tu sendiri cerita saya. Satu hari tu dia kata orang penaga main. Ni cerita orang hospital cerita. Orang penaga main dengan kuku hitam, dengan mata tengok orang melompat daripada katil ke katil tu. Dia buat kecemasan tu. Jadi doktor-doktor Cina ni tengok pelik lah. Haya, oh my god, apa tu dia pun tak tahu nak buat macam mana. Pegang nak bagi ubat penenang lah. Lalu tiga orang attendant ni mengaji pula. Jenis mengaji, nak jenis main mengaji masjid Payat Song, mengaji masjid Ibadur Rahman, masjid Padawi pun mengaji kot. Orang sebelah sini nak cerita, minta masa sat je, panggil beberapa orang ustaz yang mereka kenal boleh panggil mai ke situ tuan dengan izin doktor tadi lah. Doktor segala-galanya untuk bagi keizinan tu, ikat tangan apa semua, panggil ustaz, 2-3 orang mai, baca hakikat yang betul-betul ni, baca untuk buang hak ni, lega elok. Terkejut doktor-doktor ni tadi. Sebab apa? Sebab kena rosukan, kena hasutan sampai tahap macam tu. Kita macam tu. Nabi tak keruan, Nabi buat satu benda, Nabi buat lagi, macam tu. Lalu tuan-tuan, dalam keadaan macam tu, Nabi sakit badan ni, Nabi terlena tapi sakit badan. Turun 2 malaikat, satu duduk di kaki, satu duduk di kepala. Dalam keadaan macam tu ni, satu duduk di kaki, satu lagi duduk di kepala. Siapa dia turun? Malaikat menyerupai manusia. Jadi malaikat yang berada di kaki, dia tanya kepada malaikat yang berada di kepala Nabi lah, kenapa Nabi ni? Lalu malaikat yang di kepala kata, tab. Apa dia tu tab? Sihir. Siapa yang sihir Muhammad? Lubaid bin Aqsam, pemuda Yahudi ni. Dengan apa? Sikat rambut Nabi yang disimpulkan, kemudian Nabi kena cucuk sebelah, dia cerita macam saya cerita tadi lah, dan dibungkus dengan daun kurma, daun tamar, di bawah batu besar. Mereka tindih rambut Nabi tadi dengan mayang kurma, batu besar pula.
di telaga keluarga Zarwan. Telaga itulah milik telaga keluarga Zarwan. Lalu malaikat yang di kaki tanya, macam mana kita, malaikat yang di kaki tanya, dengan apa kita nak rawat Muhammad ni? Lalu malaikat yang di kepala kata, dengan 2 surah pelindung, muawizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bila malaikat bagi tahu ni, Nabi bangkit sedap. Nabi suruh 3 orang, Zubair bin Awam, Saidina Ali, satu lagi Ammar bin Yasir, suruh pi ke telaga perigi Zarwan tadi tu, keluarga Zarwan tadi, cari mayang kurma, rambut dia dipabenam dengan batu yang besar tu. Lalu 3 orang pi, ada yang selam, salah seorang ni pi selam, ambil, tarik mayang kurma tadi tu, mayang macam awal yang menyok tu lah, kurma tadi tu, muka macam muka teruk lah, muka syaitan lah, muka iblis ni. Dah ada situ, bawa pergi kat jumpa Rasulullah. Nabi buka ikatan tadi sambil baca surah tadi, 2 surah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bila habis Nabi buka simpulan tadi ni, yang kata sebelah tadi, badan Nabi jadi lega, sihat. Kata Sayyidatina Aisyah. Lalu Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa tak dibakar saja, balas balik orang yang buat tu Yahudi? Apa Nabi kata? Allah menyembuhkan aku. Aku suka membuat, aku tak suka nak buat keburukan pula kepada makhluk lain, manusia. Yang buat tu Yahudi, manusia. Aku tak suka pula Nabi. Kata Nabi, aku tak suka nak buat keburukan pula kepada manusia tu juga. Tapi Allah dah sembuhkan aku. Apa pengajarannya tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni tuan-tuan, Nabi ajak kita berusaha untuk sihat, bukan jadi orang yang mendendam, pendendam. Tapi orang Melayu banyak macam tu. Kalau dia pergi berubat, dia berjaya. Apa kata dia kepada orang yang berubat itu? Siapa buat kat saya? Ha? Oh gitu. Siapa buat kat saya ni? Ni 6 bulan, ada 6 tahun dah ni, barulah lega ni. Tak tanya ni, Tuan Haji ni siapa buat kat saya ni? Lalu orang yang berubat tu, dia tuan-tuan nak kata, contohlah, bukan orang jauh, orang dekat je. Apa laki bini tadi buat? Hang tengok aku tengok hang. Aku habaq dah, bukan orang jauh. Dia duk tuduh orang belakang rumah dia tu, tuan-tuan nak, dia belah. Hang tengok, celak mata dia pun terang semacam, tak ada kena mengena dengan celak mata. Padahal bukan dia. Mungkin hang terkena tang mana-mana agak umpama dia. Tapi kalau tuan-tuan pi kepada orang yang pandai berubat sungguh-sungguh perubatan Islam ni, tuan-tuan dia tak akan bagi tahu. Dia tersembuh dengan izin Allah. Sudahlah, tak payahlah kita nak tahu siapa yang buat kat kita. Yang kita dapat ni, kelebihan ni, bersyukur aja. Kita semua bersyukur dah. Buatlah kenduri kesyukuran ke jamu orang, sudah. Tak payah nak tuduh orang sangka buruk. Kalau kita berjaya lawan balik iblis tadi tu, habis. Tapi kita berjaya lawan, tiba-tiba kita main satu sifat mazmumah pula, kita buruk sangka ke orang lain pula. Iblis berjaya kembali nama dia. Gitu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Rupanya Nabi pun pernah disihir, tuan-tuan. Dengan siapa? Dengan pemuda Yahudi tadi. Kita dah usaha, dah buat, tuan-tuan nak kawal diri kita daripada ni, tiba-tiba jadi juga macam mana ustaz? Tiba-tiba kita dah baca dah, tiba kena juga. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, ila akhir ayat. Setiap musibah yang telah ditetapkan, Allah tetapkan kepada kita. Setiap musibah yang kena kat kita, Allah nak uji kita, dah tetap kat kita dah. Nak tengok kita sejauh mana kita ni kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi mengakhiri tuan-tuan kuliah ni, pada malam ni tuan-tuan, dalam bab bisikan syaitan ni, dia ada beberapa perkara ulama kata, tuan-tuan, melalui hadis Nabi, kita kena hati-hati kan. Yang pertama, kita bila kita masuk ke kedai-kedai makan yang kita tak kenal, kita pergi mana-mana lah, kita pergi, kita tak tahu kita nak makan kat mana, tiba-tiba kita tengok nampak meriah di situ, kita makan. Area kita ni kita tahu dah, tuan-tuan, ni kedai kawan kita, ni kedai ni kedai ni, tak apa dah. Ni kita pergi mana-mana tak tahu. Kita pergi belah Kelantan, Manik Urai apa, tak pernah pergi. Dabung, kita pergi belah-belah sana umpama dia. Ataupun kita pergi Kuala Lumpur makan di Kampung Baru tu, penuh kedai makan. Maka ingat tuan-tuan,
Ayat kursi tadi jangan lupa baca. Tapi jangan tuan-tuan tanya pula, ayat apa nak baca duk atas kursi makan tu? Ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bacalah doa-doa kita kata tiga kul tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca sebelum kita makan ni, minta lindung. Ada satu kawan saya tu, dia menikah dengan anak Tok Haji Pak Abai kat ustaz kan. Dia kata kalau aku bawa pak mentua aku pergi kedai makan, dia baca doa, ya Allah punya panjang, dia kata. Kalau tu order tom yam sejuk, tom yam tu kata. Doa kecil panas, doa darah tinggi, doa gaut, doa pinggang, semua ada dia kata baca. Sampai gulai tu kepala ikan tu, mata ikan nurul halin bila nak makan pun tu. Panjang doa tu baca, macam-macam doa ni. Habis ni baca lagi sampai cucu-cucu tu cocor. Udahlah Tok Wan. Kata. Tok Wan pun sat kata. Sat Tok Wan ni 15 minit lagi. Gitu. Lepas tu anak-anak cadangkan, abah, kalau abah nak baca doa sebelum makanan sampai boleh abah. Nanti tak ada berkat. Tak ada berkat pula dah. Padahal boleh je. Tuan-tuan nak mai dah. Siap dah. Semua sampai dah tu. Bila dia tanya semua sampai dah tu, angkat tangan tuan-tuan dengan doa syifa, doa penawar pak mentua ni. Dengan kain pelekat cak gajah tapi pun. Gitu. Dia angkat panjang doa. Dia kata doa tahlil pun pendek lagi pada tu pak. Macam-macam doa darah tinggi, kecil, manis, gaut semua dah. Gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, Nabi ajak kepada kita tutup makanan. Nabi kata tutup makanan, amalkan dengan menutup makanan minuman selepas makan. Sebab Nabi pernah bersabda, tutuplah bekas makanan dan minuman kamu pada malam hari. Setiap tahun ada satu malam yang padanya diturunkan wabak penyakit. Bila tak tahu, bimbang kita tak tutup makanan, malam tu turun penyakit. Nabi suruh tutup makanan yang ada, yang kita sudah makan tadi tu. Tidak akan melintas wabak makanan, kata Nabi, yang minuman yang tidak ditutup. Wabak dia tak masuk. Tapi bila kita tutup, tentu ada selamat kita. Hadis riwayat Muslim. Nabi pesan dalam hadis, tutup bekas makan minuman kita walau ta'radu alaihi audan, kata Nabi. Sekalipun kamu rentang, maksudnya kita tutup dengan menggunakan sebatang lidi sekalipun. Lagu tu. Setiap tahun ada satu malam, kata Nabi, wabak penyakit turun. Tak tahu malam bila, maka tutuplah makan minuman kamu. Tu Nabi pesan kepada kita melalui hadis. Gitu tuan-tuan. Imam Nawawi kata, kenapa Nabi suruh kita tutup makan minuman? Yang pertama, supaya syaitan tak dapat diangkat tudung kita ni, makanan yang bertutup. Tuan-tuan kalau ada mengaji dalam bab ilmu perubatan darul apa ke, dia bila bertutup macam ni, orang nak hantar santau, katanya tak boleh tutup. Guru saya dulu pesan, masa saya mengaji dulu, tok guru tu dia pandai berubat, tapi tak ada ambil ilmu dia. Saya duduk cerita bab haji, hantu-hantu, semua anak murid takut, tak berani ambil gitu. Masa mengaji dulu lah tak ada ambil. Dia kata minuman yang bertutup, tak apalah. Gitu. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi kata, kenapa Nabi suruh tutup makan minuman kita? Nak jaga wabak yang tiap tahun turun setahun sekali tu. Gitu. Yang ketiga, makan minum kita tu kena kotoran. Itu ulama suruh kita tutup tu, nak jaga daripada masuk serangga ke, lalat ke, lipas ke, apa ke, cecak ke. Ulama kata ni Islam ni pentingkan kebersihan, bukan ibu ikut dannya kita. Yang ketiga dalam bab menangani iblis dan syaitan ni, dalam ayat yang kita baca tadi tu, Nabi kata tutup pintu rumah ketika senja dengan menyebut nama Allah. Uzkurullah. Apabila kita tutup tu dengan menyebut nama Allah. Tutup pintu, tutup tingkap. Kita tutup pintu kita, tuan-tuan, kita dengan menyebut nama Allah. Macam kita sebut tadi, Bismillahirrahmanirrahim pun memadai dah. Ataupun kita tutup tingkap nakur rumah kita tu, Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada tingkap nakur dah Ustaz pajak song ni. Contohlah
tingkap nako orang dulu-dulu lah tutup tingkap macam tu ke, pergi tarik tu dengan menyebut Allah. Wa aghliqul abwaba wadhkurusmallah, tutup pintu-pintu dengan menyebut nama Allah. Fa inna syaitana la yuftahu baban mughlaqan, iblis syaitan tak boleh buka pintu yang ditutup. Hadis sahih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, iblis syaitan ni suka masa bila berada di tandas, dia hasut kita supaya duduk lama dalam jamban. Kita ni duduk dalam jamban ni istimewa sangat apa tuan-tuan, sampai budaya orang putih bawa mai kepada kita di Pulau Batas ni. Apa dia budaya orang putih? Baca so'abak dalam jamban. Baca so'abak dalam jamban tuan-tuan nak. Lagu mana? Itu iblis tu suruh duduk lama. Segala-gala tengok, nombor ekor duduk belakang pun tengok. Duduk dalam jamban, iblis. Gitu. Sukan Liverpool menang Manchester ke, Allah hang baca di sofa, di kusyen tu pun selesa. Ni dalam jamban tu budaya barat tu. Budaya barat bila masuk dalam jamban kita baca so'abak. Budaya barat restroom, tempat rehat apa? Kita qada hajat punya jamban tempat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi budaya orang Melayu yang tak boleh tinggal, tapi bukan orang pajak song, isap rokok dalam jamban. Dia kata nikmat yang tak terhingga Ustaz ni. Dia sedut sekali udara apa pun kita tak tahu maklum. Kita tak bisa rokok, kita tak tahu lah. Dalam jamban mesti isap rokok. Dia tarik tu sekali tarik dengan apa yang ada dalam jamban tu lah. Gitu. Tapi bukan orang pajak song, orang pajak mana tahu lah. Tapi pajak tak ada dah, Ustaz, song je satu je di Pulau Pinang, pajak song. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tu dia. Jamban, tandas, dia pergi qada hajat. Lepas hajat kita selesai. Gitu. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah dia beberapa perkara yang kita sebut tuan-tuan nak tipu daya iblis syaitan ni. Kepada makhluk yang kata manusia, supaya diramaikan, supaya dia nak meramaikan mereka dalam neraka Allah. Na'udzubillah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, waktu senja ni dia waktu yang paling tuan-tuan kita kena hati-hati. Waktu senja ni, ulama kata di antara malam ke siang, itu tu energi dia punya tenaga iblis tu baru sedang nak orang taman nak bangkit, nak kuat ni. Di antara siang malam, maksudnya siang malam ni senja lah. Pukul 7.30 umpama dia 7.30 ni siang malam lah. Nak kata siang pun tak, nak kata malam pun tak masa tu. Sebab itu patutlah Ustaz no, kelab malam orang tak pergi kelab siang. Karaoke malam, iblis tengah berkuasa, tengah kuat masa tu. Tuan-tuan pernah tengok kelab malam tu buat tengah hari rembang? Tak ada. Tak apa, tak ada pi dia kata. Kelab malam, tuan-tuan orang duk tu. Gitu. Sebab tu apa? Iblis dia kuat waktu malam ni. Na'udzubillah lah, mudah-mudahan tak ada keturunan kita suka benda-benda yang macam tu tuan-tuan nak. 50 minit lah kuliah kita, dia bagi setengah jam ya. Dia kalau dia main tangkap, saya lari pintu belakang, tuan-tuan kena. Tak apa. Tapi sepanjang kuliah maghrib ni tuan-tuan tak pernah tak pernah. Tapi jangan sampai melampau-lampau sangatlah waktu-waktu ni, sebab kita tempoh PKPP ni. Gitu. InsyaAllah tuan-tuan panjang umur, kita jumpa lagi di pertemuan akan datang. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.